La yusyrik. Aku hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, sesiapa yang berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang baik dan janganlah dia mensyirikkan dalam peribadatan kepada Tuhannya dengan sesiapa pun. Sadaqallahul Azim. Sahabat yang saya kasih sekalian, ayat ini yang pertama memberitahu kepada kita bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ianya adalah merupakan manusia biasa macam kita. Dengan maksud Nabi makan, Nabi minum, Nabi ke bilik air. Nabi ada waktunya menangis, ada waktunya bergembira. Nabi yang salam ada waktunya berperang, ada waktunya berdamai. Rasulullah bukan malaikat. Ianya adalah bashar manusia. Bezanya apa Ustaz? Yuha ilai. Diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Inilah perkara yang besar. Apakah perkara yang besar itu? Perkara yang besar itu nak menegaskan kepada kita bahawa Tuhan itu satu. Tidak ada dua, tak tiga. Bila kata Tuhan itu satu, itulah menjadi khulasah kepada turunnya Al-Quran. Khulasah ni maknanya kesimpulan. Maknanya kalau kita nak buat ringkasan tu, bahawa ini adalah khulasah kepada wahyu Al-Quran. Quran ni ada 6,600 lebih ayat. 114 surah. Ya. Maka macam-macam cerita Quran. Macam-macam cerita Quran. Tapi yang dia nak satu je. Hanya Allah sahaja. Tuhan, tidak ada yang lain. Maka kita itulah. Tuan-tuan nak makan, kita nak makan, kita nak minum, kita nak pakai, kita nak berperang, kita nak berjihad, kita nak berdakwah, kita nak keluar macam sahabat-sahabat, keluar 4 bulan ada, 40 hari ada, 3 hari ada, macam-macam lah. Ada yang keluar seumur hidup, ada yang keluar panjang bertahun-tahun, macam Abu Musa al-Ash'ari, macam-macam lah. Tapi satu je, apa dia? Annama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Itulah. Tak ada yang kedua, hak tu je. Tak ada yang lain. Macam ayat ni sebut kepada kita. Ayat ini, ayat lain sikit. Tapi memberi makna yang sama. Ayat ini. Dia lari sikit. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Macam ayat Al-Kahfi juga tadi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini, aku siapa? Muhammad tu, manusia macam kamu semua. Aku pun nak makan, aku pun nak minum, aku pun nak rehat juga macammu.
Tapi kena ingat, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Itulah tempat kita. Satu itulah. Kalau begitu, fastaqimu ilaih. Istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul. Orang nak marah ke, orang suka ke, tak suka ke, istiqamah. Ikut jalan itu, ikut jalan itu. Jangan ikut orang, ikut jalan itu. Dalam perjalanan kita ni ada salah, ada silap. Wastaghfiru. Maka begitulah juga, pohonlah kepadanya keampunan. Allahu Akbar. Comel kita ni. Comel. Baca Quran ni, kalau kita baca, kita faham isi dia. Allah comelnya lah. Gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk. Boleh faham tak? Orang Kelantan boleh faham. Gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk. Satu je. Apa dia? Kita nak pergi kepada Tuhan. Tuhan ni segala-galanya satu je. Apa dia? Allah itulah Tuhan yang kita sembah. Tempat kita mengadu. Tempat kita mentakzimkan, membesarkan, mengagungkan. Segala-galanya dialah sahaja. Satu masa kita akan mati. Bila mati nak ke mana? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Kita akan mati. Bila mati? Sesiapa yang berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya. Ayat tu dia sambung situ. Ayat yang satu, tapi lepas ayat tu dia sambung sini. Sambung terus ayat 110 tu lah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang nak jumpa Tuhannya. Dua perkara tak dapat tidak, mesti ada. Beriman, wajib dah jadi orang beriman, orang Islam. Mesti jadi orang Muslim mukmin. Lepas jadi Muslim mukmin, dua benda ni kena ada. Apa dia? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Dia hendaklah mengerjakan amal yang baik. Makan dia, minum dia, pakai dia, ekonomi dia, sokan dia, politik dia, hiburan, segala-gala. Mesti soleh, baik. Jangan toleh, jahat. Bila jahat tak dapat lah. Sepaling tidak amal kita itu, yang selalu kita duk sebut di sini, mestilah duduk pada peringkat mana? Buat amalan yang baik, yang diharuskan. Paling tidak harus. Makruh. Tak dah kalau makruh. Pasal makruh tak boleh pahala kita. Tak boleh pahala. Kalau makruh. Harus. Harus dia mula situ. Harus. Kita niat pun boleh. Buat pun kerana Allah. Yang harus tu. Yang harus tu tetap dapat jadi amal soleh juga. Kemudian ada lagi satu. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dia nak jumpa Tuhan ni. Nak jumpa Allah. Dan bertemu dengan Allah, inilah nikmat yang paling besar sekali. Inilah nikmat paling besar. Orang sanggup mati tu. Orang sanggup korban tenaga, wang ringgit, bahkan sanggup mati lah. Tak ada lain ni.
Dia nampak ni. Kalau tidak, sahabat-sahabat Rasulullah tak adalah sanggup mati syahid. Tapi dia nampak ni. Oleh itu berniatlah untuk bertemu dengan Allah. Inilah pengharapan kita yang kita kena simpan kuat-kuat dalam diri kita. Aku tak ada lain dalam hidup aku. Seumpamanya kita hujung-hujung hidup kita rajin-rajinlah semayang sunat. Sunat mana? Rawatib yang muakkadah. Ada berapa semua? Ada berapa semua? Ada sebanyak 12 rakaat semayang sunat rawatib yang muakkadah. Sebelum zuhur ada 4. Lepas zuhur 2. Lepas maghrib 2. Lepas isyak 2. Sebelum sembahyang subuh 2. 12. Nabi sebut dalam hadis itu, bunyalahu, dibina baginya baitun fil jannah. Baitun fil jannah. Allah buat sebuah rumah. Sebuah rumah di syurga. Tapi dah kalau kita malah kita tak ada rasa nak jumpa Allah Ta'ala. Nak jumpa Allah Ta'ala, kena masuk syurga. Nak kena ada rumah. Jadi kita nak rumah kita, kena buat tu. Ya, nampak tak cara dia ajar kita. Agama lah ajar kita. Inilah hasrat kita paling besar. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Sesiapa yang berharap nak berjumpa dengan Tuhannya Allah. Kalau begitu dia kata, apabila kita berharap untuk bertemu dengan Allah, maka kita boleh menolak segala sifat benda, materialisme dalam diri kita ni. Apabila kita telah menyemak keinginan itu dalam diri kita, keindahan dunia tidak membawa makna apa-apa kerana hendak berjumpa dengan Allah. Itulah yang lebih utama. Kan sahabat-sahabat dia dengar dalam kisah-kisah para sahabat. Elok dia. Dia dah siap dah. Pergi ke pasar. Dengar cerita orang fi sabilillah. Oh, tak ada benda dengan duit ada beli alat-alat betul pergi. Tu, khuruj fi sabilillah. Keluar di jalan Allah. Dah kita Allah panggil tak mari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelah tu je. Kalau letak atas jalan golek, tahu golek tak? Golek siapa ke surau tu? Siapa ke masjid? Air atap surau masjid tu temu dengan air lokal rumah dia juga. Mana dekat Ustaz? Dah tu, itu masalah dia tadi. Kemudian dalam dirinya itu dia kata menolak kebendaan. Maksudnya bukan maksud kita tak nak benda. Sebab Nabi tu bashar manusia. Nak makan, nak minum. Nak makan kena ada duit. Nak minum kena ada duit. Nak kereta kenderaan kena ada duit. Nak pergi umrah haji kena ada duit. Nak duit. Tapi tengok dia ajar kita. Jangan sifat benda. Sikit-sikit ukur dengan duit. Sikit ukur dengan duit. Ukur dengan benda. Ukur dengan jawatan. Ukur dengan kedudukan. Habis. Dia tak nak yang tu. Habis tu, dia nak kita ni, bila dah letak dah matlamat kita nak jumpa Allah Ta'ala, maka set betul-betul. Satu, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Buatlah segala kerja buat kita, tuan-tuan sebutlah. Orang duk bergaduh buat politik, gapo, sokai, gapo semua tu. Ni, buatlah amal-amal itu. Biar jadi amal ibadat yang datangnya dari Quran dan hadis. Ikutlah Allah dan Rasul. Betul. Kemudian ada lagi satu. Nak lompat ke tajuk kita ni, jauh juga. Lagi satu, bukan saja zahir kita ni ikut syariat, ikut syarak, ikut Rasulullah. Hak perut pedal kita ni, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali dia mempersekutukan
dalam ibadat kepada Tuhannya dengan satu apapun. Awak dah semayang bagus, puasa bagus, pakaian bagus, makan minum bagus-bagus awak ni. Jual beli ikut Islam, politik awak ikut Islam, sokan ikut Islam, hiburan ikut Islam. Baguslah tu. Tapi jangan kongsi. Tujuan niat awak tu jangan kongsi. Itulah yang kita nak sambung malam ini. Nak sambung hak mana? Bila kita kata nak bersih hati kita, ni kita dah sebut dah. Ada 3 benda ni. At-takhalli, kosongkan hati daripada sifat mazmumah, terkeji. Contoh, sombong. Contoh, nyasak deki. Dalam masa yang sama, at-tahalli, hiaskan diri hati kita dengan sifat-sifat ikhlas, sabar, syukur. Kemudian, nak tidak nak, dalam diri kita itu, kena ada terserlah dalam diri kita. Apa dia? Kebesaran, kehebatan Allah. Bukan kebesaran makhluk. Bila kebesaran makhluk itu jadi hamba makhluk. Hamba duit, hamba harta, hamba pangkat, hamba orang. Habislah jadi hamba orang. Na'udzubillah. Sahabat sekalian. Yang takhalli itu, dia bagi pula kepada 4. Kita ni dah kat setahun dah duduk mengaji tak habis-habis lagi. Belajar sebulan sekali. Saya duduk Kuantan. Belajar sebulan sekali. Bila nak habis tak tahu. Dan semua tempat saya mengajar ni sebulan sekali. Semua sebulan sekali. Ada setempat je. Waktu pun sehari. 2 minggu sekali. Tapi semua sekali itu, semua sebulan sekali. Tapi kalau dia ikut betul-betul, insya-Allah lah dia boleh dapat dan kepahaman dia. Bila kata takhalli, hak tadi tu, kena buang segala sifat-sifat yang mazmumah, terkeji, segala benda, dia kata ada 4. Ni nak menyambung biar tajuk tu sama pelan lepas. 1. Kok mana bersih diri itu kena suci daripada hadas dan najis. Jadi kita kena belajarlah perkara-perkara berkait dengan babut taharah. Kena belajar jenis air, kena belajar jenis najis, kena belajar. Macam mana nak ambil wuduk pula, kena belajar bab wuduk pula. Ambil wuduk tidak boleh membazir ni, pasang air berapa kuatnya. Nampak tak? Dia ada peraturan syarak dia tu pula tu. Kemudian hak ni hak suci zahir kita, jadi pakaian kita, badan kita, tempat solat kita kena bersih. Sebab itu kalau orang ikut Islam sungguh, tuan-tuan yakinlah jamban rumah kita tak ada warna kuning. Pasal kita jaga kebersihan. Dah tu ustaz, kalau kita pergi surau masjid tengok, surau masjid lah kotor tanah. Pasal hak masuk tu kotor. Tu salahnya. Bukan salah surau masjid. Kalau hak masuk itu memang orang yang pembersih, malah kalau ada kotor dia tolong bersih. Sebab tu saya pesan ke surau masjid, kena sediakan berus, letak situ, sediakan cebok air, sediakan beldi. Kalau rosak, dia pakai beldi pula. Taklah buat pelaburan pakai tinggal situ pula, dah letih lah, siapa nak jaga awak. Tapi ustaz, saya tengok tempat-tempat setengah tu bersihnya ustaz. Tak bersih apa? Hak masuk tu 3 orang. Hak tukang bersih tu 10 orang. Bersih. Tempat kita ni, hak tukang jaga 3 orang. Hak masuk 300. Hak 300 tu pula, tak macam perangai lah. Allah. Tu pula cerita hak masuk buang rokok situ. Allah, pelik betul. Buang rokok situ, puntung rokok situ, kadang-kadang kotak rokok situ. Dah lah duk ngisap benda hak yang tak payah hisap. Nampak tak? Pasal dia tak ada yang ni. Suci daripada hadas dan najis. Dia tak dididik di situ. Tak. 2. Suci daripada dosa yang zahir. Ni nak menyambung tajuk ni. Nyambung tajuk memang nanti isyak kita berhentilah.
Malam ni ada banyak program. Suci daripada dosa zahir. Dosa zahir dosa mana Ustaz? Dosa zahir ni dosa 7 anggota. 7 anggota kita. Dosa mana? 7 anggota. Bermula dengan hak paling hebat sekali, mulut. Mulut jaga. Mulut ni jaga. Jaga mulut ni. Mulut ni jahat sekali. Ingat tuan-tuan. Tangan lambat. Mata pun lambat. Telinga lambat. Mulut cepat sekali. Zaman kita pula zaman teknologi maklumat. Maklumat ujung jari, tak ada benda lah. WhatsApp, TikTok, Instagram. Nabi dah beritahu kita, awak kalau nak masuk syurga, awak jaga mulut. Nabi sebut, bukan kita sebut. Nabi ajar kita. Ma yadman li ma baina al-lahyi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang dapat memberi jaminan kepadaku, kata Nabi, moleknya, baiknya apa yang ada di antara dua tulang rahang dan apa yang ada di antara dua kaki. Adman lahu, Nabi kata, kalau bahasa kita lah, aku garanti. Adman, aku beri jaminan, lahu, baginya, al-jannah, syurga. Jadi, pakat jaga. Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga kemaluan, jaga perut. Perut bak makan, kemaluan berkait dengan perempuan. Jaga. Jangan tak jaga. Berapa ramai orang yang duk rasa dia dah bertabat pada Allah. Tapi harta-harta hak dia makan. Maaf sebutlah tuan-tuan. Hak kita. Semua tuan-tuan hak teman saya ni mungkin 60 lebih dah. Haji berapa umur haji? Demo nak demo. 73. Muda lagi. Muda lagi 73 tu. Hak tua 90 lebih. Jangan Dato' Mahathir tua tu. Kita tua belakang. Dah hamba pun tua. Dah hamba pun dah 43. Dah hamba. Dulu kita kerja, kita hidup-hidup gini. Katalah. Ada tak berlaku waktu kita duk bekerja, cari makan segala benda. Ada tak kita ambil hak orang? Ada tak kita ambil hak rakyat? Ada tak kita ambil hak kerajaan? Ada tak kita ambil hak seorang masjid? Ada ke tak? Ada ke tak? Kalau ada duduk dalam dosa-dosa zahir tadi, pulanglah balik. Ramai orang tak kisah. Pulang balik lah. Kalau pulang balik, Ustaz, saya suka bercakap benda yang mudah faham. Kalau saya pulang balik, SPRN tekuk saya, Ustaz. Mu pandai ambil, pandailah pulang balik. Macam mana nak pulang balik? Bukan payah. Nombor akaun ada di mana-mana. Akaun lembaga hasil dalam negeri ada di mana-mana. Masuk je lah duit tu. Bukan payah sangat. Mau tahu ada duit jabatan agama, majlis agama segala benda. Mau ambil akaun dia, masuklah situ. Takkan memasuk duit jadi salah pula. Kalau tidak, maaf sebut tuan-tuan, taubat tak diterima oleh Allah. Pasal harta awak ada harta orang. Kullulah min nabata min haramin fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh membesar daripada benda yang haram, fannar, neraka, awlabi, lebih layak baginya. Dia jaga. Saya dah insah dah Ustaz. Awak insah macam mana? Bukan saja orang tahu, awak pun tahu. Harta yang awak ada. Malah nak cerita lah betul-betul gini. 3. Suci dosa batin. Dosa batin ni hak mana? Dosa batin ni sahabat sekalian, ialah berkait dengan sifat-sifat mazmumah. Mungkin tajuk ni Tuan Haji Suhaimi mungkin kita lah malam ni lah. Masa tahun depan tu, tahun depan.
Kita nak masuk tahali pula. Takut tak habis tajuk ni, panjang. Sifat mazmumah ini dia panggil dosa batin. Dosa hati lah bahasa mudah. Ni dia panggil dosa hati. Hasak deki, bakhil kedeku. Dia punya bakhil berdosa apa Ustaz? Bakhil sampai tak keluar zakat berdosa. Bukan dosa tak keluar zakat tu satu hal. Hati tu berdosa. La ilaha illallah. Jiran depan rumah kita sampai lapar. Hati ni bakhil. Berdosa kita. Dan Ustaz orang kata zakat kena tunggu tak setahun sekali. Yang mu nak tunggu setahun sekali tu buat apa? Dengar molek-molek. Orang tu kalau sakit, dia tak kira setahun sekali. Hari nak sakit, dia sakit. Tapi bila dia sakit, dia tak ada duit. Mu boleh tak beri sebarang RM10 untuk dia beli obat? Contoh mudah faham. Boleh tak beli makanan, nak beri dia makan? Sebab dia kebuluh ni. Ya tak, ya juga. Ya. Maka zakat itu dia panggil sedekah yang wajib. Hak ni dia tak panggil lah sedekah wajib, tapi sedekah tu wajib juga. Itu contoh. Dosa kita. Ni belum hak gila kuasa, gila dunia lagi. Ujub, kan? Sahabat sekalian. Barulah dia masuk yang keempat. Sahabat-sahabat saya daripada Jawatan Tabligh ni mungkin dia kata, cepatnya Ustaz mengajar, tak cepat ni Pak, kami menyambung sambung tajuk ni. Cuma malam ni saya sambung sikit supaya sahabat-sahabat duduk mengaji ni tak ramai. Tak sampai habis jari kaki pun nak belajar ni. Jadi sahabat sekalian, kita nak sambung dia biar kita nampak. Barulah masuk hak nombor 4. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Baru dia pergi situ. Pergi bahagian mana? Janganlah dia syirik kepada Allah dengan sesuatu yang lain. Baru dia masuk situ. Jadi dia kata bila syirik tu apa dia? Syirik tu ada 3. Ada 3 yang syirik itu. Apa syirik 3 tu? Syirik jali, syirik khafi, dan syirik khafiyul khafir. Syirik jali ni syirik besar. Menyebabkan batal iman, batal Islam, batal syahadah. Habislah jadi kafir, kekal dalam neraka, na'udzubillah. Minta jauh pada Allah. Hak nombor 2 tu. Malam ni nak nyambung sini lah. Nak sambung hak nombor 2. Iaitulah berkait dengan syirik khafi. Syirik khafi ni pula sahabat-sahabat sekalian, dia lebih kepada buka nota dia. Dia lebih kepada nak mencerita kepada kita sifat riak yang ada dalam diri kita. Dia pergi ke situ. Saya nak buka nota dia. Ni ayat tadi. Lepas tu bila kita buat huraian, dia ada fiqh, dia ada tasawuf, ilmu hati, kemudian dia ada ilmu tauhid. Tuan-tuan tengok bawah tu, kalau bab-bab hati ni, tasawuf, itu dia kaitkan syirik khafi dengan riak. Ambil faham situ dulu. Kalau syirik jali, berkait dengan tauhid. Okey, kita pergi situ. Syirik khafi itu adalah menduakan Allah secara tidak sedar. Iaitu memakai sifat-sifat Allah yang dilarang. Kalau kita ambil sifat Allah. Sifat mana Ustaz? Contoh mudah faham. Sifat sombong. Kita ambil sifat sombong. Sombong tu disebut apa dia? Al-kibriya. Sombong awak ya. Takabur awak ya. Sombong dengan harta awak ya. Sombong dengan ilmu awak ya. Sombong dengan sihat awak ya. Sombong awak dengan pengalaman awak. Hadis kursi, yaqulullah azza wa jal. Allah berfirman. Hadis kursi, bukan ayat Quran, hadis kursi. Makna dari Allah, lafaz daripada Rasulullah.
Yaqulullah Azza wa Jal, Allah berfirman, Al-kibriya ridai. Sombong itu selendang aku. Ya, kadang-kadang kita dah pakai jubah, siap, jubah, ada serban lagi, ada sel lagi ni, tak tahu pula. Itu tengoklah kalau orang kaya lah, tengoklah. Ya, itu dia panggil rida. Sombong itu selendangku, ridai. Wala azmatu izari, kebesaran itu kainku. Jangan nak besar diri. Maka sesiapa yang mengambilnya daripadaku, faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa naza' cabut daripada aku salah satu dari dua tadi, qazaftuhu, qazaf, aku campur dia fi jahannam, dalam neraka jahannam, wala ubali, dan tiada aku peduli akan dia. Pasal kita dah ambil sifat Allah, memakai sifat-sifat Allah yang dilarang. Jangan ambil sifat Allah. Awak kalau aku tak tolong, mampu mu ni. Bekanya lah. Dia menyombong macam dia pula beri rezeki. Mu ni mati kalau aku tak tolong. Nanti dulu. Awak pergi ambil Allah pun kat awak ni berpasal. Jangan tuan-tuan, jangan. Itu sebab kita dilarang menerakakan orang. Dilarang kita semudah-mudah menyesatkan orang. Jangan mudah. Berhati-hati. Jangan mudah mengkafirkan orang. Jangan ambil hak Tuhan tu. Awak mudah-mudah je. Jangan. Ini ada setengah orang mudah-mudah aja. Itu dah. Angkat bendera dengan baik-baik. Itu siapa tu? Itulah, tak tahulah orang Melayu mana. Dia naik, pergi buat satu lawatan menuju ke Palestin. Lepas tu dia singgah naik kapal Israel. Dia pun pegang Israel lama-lama. Apa lah tu? Nanti dulu. Morning. Saya nak beritahu supaya mudah faham. Janganlah mudah. Israel Yahudi itu kafir. Memang dia kafir, memang dia jahat. Barang siapa sorang dia, kafir lah dia. Masih mudah itu. Nak kira itu mereka pun kafir. Kalau kita kata barang siapa makan apa keluaran dari Yahudi, kafir lah dia. Dia harus makan dulu. Keluaran kerma daripada Yahudi, kerma Jordan daripada Yahudi, nama dia Jordan. Mana ni Ustaz? Tidak lagi kerana Allah. Hati kafir dah menduakan Allah dari segi tujuan hati itu tak comel. Khususnya empat ni. Hati kita nak sebab balik hati itu. Ustaz tajuk pada ni. Mengingatkan diri kita. Sa'ah, hujub, sakabu. Hati empat selangkah. Kita jauh daripada Allah. Asal rezeki kita ujung-ujung tu. Ujung takabur riak. Ada satu bawah tu. Ni jarang kita semua biasa sebut tiga ni. Ujub, takabur, riak. Bawah satu. Sum'ah.
Semua ni sami'un, mendengar. Semua ini dia memperdengar-dengarkan. Cakap kuat-kuat sikit. Oh, oi. Rupa-rupanya banyak dia sedekah. Macam mana kau tahu? Aku dengar kat kedai kopi dia duduk ujung. Tu aku duduk ujung ni. Contoh. Lepas tu, kuat dia cakap. Aku dengar. Tapi dalam bentuk cakap kuat-kuat. Orang tak nampak dia sedekah. Orang tak nampak dia bangun tahlul. Orang tak nampak dia puasa. Macam mana nak suruh orang puji aku? Jadi aku bercakap lah. Jadi tak ni sekalian kena jaga sungguh-sungguh. Belajarlah. Sebab setiap benda ni sahabat sungguh cerita. Belajarlah tuan-tuan. Ilmu akidah tauhid satu. Ilmu tasawuf akhlak ni satu hal. Inilah ilmu yang dia suruh kita mentelaah dia. Khususnya mana? Khususnya berkait dengan riak ni. Oh, ni Ustaz. Yang ni sangat nak kena jaga. Khususnya hak ni. Hak ni lah. Dan kalau kita tengok dalam Quran, tengok dia akan tunjuk hak ni. Jadi kalau kita baca lagi memang tak habis lah. Tajuk dia ni. Tapi riak ni besar. Maka setengah para ulama bila dia baca ayat ini, wala ahada. Dia kata wala yusyrik ini. Janganlah dia syirik. Dia tuju kepada syirik khafi. Syirik khafi syirik mana? Iaitulah syirik dalam bentuk riya. Jadi syirik khafi sebut dia tu gitu. Kalau sebutnya Allah tak. Cuba kita kata sebut kepuk kata orang tanu sino ni. Bila sebut lembu buaya. Itu orang Kelantan. Contoh gitulah contoh. Kalau sebut cincalo, sino ni ngomong Melaka lah. Kalau sebut syirik khafi, dia sinonim dekat dengan apa dia? Penyakit riak. Okey, ke depan lagi sikit. Riak ini dia kata ada dua sebab dia nak kaitkan dengan hal ni. Syirik khafi tu. Nak kait dengan tu. Nak kait dengan syirik khafi kan? Syirik khafi itu adalah menduakan Allah. Kongsi-kongsi, joint venture. Niat dengan Allah pun ada, dengan manusia pun ada. Itu syirik khafi. Yang satu lagi bukan syirik khafi. Dia panggil riya'ul khalis. Iaitu melakukan ibadat semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia. Contoh macam mana? Daripada dia masuk bilik air itu, dia bojeng. Tahu bojeng? Tahu bojeng? Bojeng tak tahu? Tak tahu. Bojeng lah. Semua ni biar nampak comel. Kalau okey, rambut okey, misal okey, janggut warna merah putih tu. Okey, pakai baju pula. Pakai baju, tengok seluar dia, tengok baju dia, kopiah dia, apa dia. Daripada siapa dia nak menjawab. Saya ni. Ini dia. Riak syirik dia panggil juga syirik khafi. Ni kita belajar ni. Ni. Timbang ni. Syirik mana? Riak syirik khafi iaitu jalankan perintah Allah
hantu ya Allah, saya sedekah ya Allah. Allah kata kazab dah, Allah kata kazab dah. Bagaimana? Buat supaya orang puji Allah, orang satu Allah segala-galanya, dan semua itu engkau dapat. Hei malaikat, heret dia buka ke bawah, campak dia masuk lagi. Benda besar. Jagalah diri kita masing-masing sahabat sekalian. Jagalah. Contoh nak jadi nak jadi pemimpin, nak jadi apa, jadilah, tak ada masalah. Nak jadi menteri ke, nak jadi menteri besar ke, nak jadi ketua menteri, nak jadi pengarah, jadilah. Buatlah kena benda tu. Tapi, jaga. Ada dalam diri kita benda yang seumpama tadi. Akhirnya mana nak berhenti lah. Saya ambil 3 minit lagi, kita azan. Lepas kita azan, kita terus iqamah. Jadi bagi 2 minit lagi nak. Akhir ni pesan. Ada penajuk Ustaz. Apa pesan dia? Apa-apa dalam hidup kita ni sahabat sekalian, ada beberapa benda yang Nabi suruh siapkan dia. Menariknya Nabi sebut 100. Istighfar 100. Pagi-pagi siapkan dia. Kalau tak siap pagi, bawa ke tengah hari. Tak siap tengah hari, bawa ke asar. Tak siap lagi, bawa ke malam. Tapi janganlah begitu. 2. Zikir tahlil terbaik. Kena ada. Nabi ada ni. Semua ada hadis dia. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penghulu bos tahlil 100. Yang ketiga, kita hendaklah selawat ke atas Nabi. Ambillah pendek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambil jalan, sambil bergerak, segala benda, kita siapkan. Tiap hari, sahabat, kena ada Quran. Kita tengok terjemahan dia, tengok dia punya pengajaran sikit. Bacalah tafsir Ar-Rahman, keluar Jabatan Dapur itu ada siap kupasan sikit dan tadabbur dia tiap hari. Bawa Quran. Quran ada terjemahan, bawa senantiasa dengan Quran. Senantiasa dengan Quran. Ustaz berat Ustaz. Orang lain bawa berat lagi, bawa Quran. Tengok terjemahan dia baca. Daripada awal, sambung. Naik ke airport nanti, sambung. Terbang, sambung. Saya percaya tuan-tuan, sungguh tak payah sebulan tuan-tuan khatam. Tuan-tuan percaya saya kata. 7 hari tuan-tuan boleh khatam Quran. Boleh khatam. Kemudian macam biasa, semayang jemaah 5 waktu jangan tinggal. Ratib muakkadah 12. Ini bukan rawatib. Duha, tahajud, witir. Jangan tinggal. Kemudian last ni. Apabila ready untuk azan. Lepas azan kita iqamah. Kita di Selangor azan dengar di luar, mengajar tak dengar di luar. 1. Wasiat Abu Hurairah. Wasiat Nabi pada Abu Hurairah berpuasa 3 hari setiap bulan. Ini sama juga. Usahakan. Dan saya percaya dalam masa tuan-tuan khuruj, puasa. Paling tidak 3 hari dalam sebulan. Isnin. Naik lagi itu panjanglah. Bulan Sya'ban saya tinggal 2 bulan akhir je. Alhamdulillah. Tapi kalau mula Sya'ban tu berat lagi. 3 bulan lagi Sya'ban. Ambil hak ni dulu. 2. Awak siang buta jangan tinggal sembahyang sunat.
malam-malam buta, jangan tinggal sembahyang witir sebelum tidur. Buatlah 3 rakaat. Saya percaya kalau tuan-tuan pergi ke India, pergi ke Bangladesh, orang ambil berat sembahyang witir. Orang kita tak ambil berat. Ada Ramadan yang witir, tak ada Ramadan tak witir. Itulah orang kita. Okey? Kita berhenti sekadar itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Bilal jumpa azan. Lepas azan kita iqamah. Mana tu Bilal? Kita letak azan dah.